kepada sekalian saudara yang Islam, iaitu jangan sekali-kali meninggalkan semayang, jangan sekali-kali tinggalkan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika berkuasa. Jika boleh tunaikan haji, tahun ni saya dipahamkan rakyat Malaysia tak boleh pergi buat menunaikan haji. Wallahu'alam lah, yang saya baca lagu tu lah. Tak tahulah kod mana. Tahun lepas pun tak boleh pergi buat haji, tahun ni pun tak boleh pergi buat haji, tuan-tuan. Wallahu'alam. Wallahu'alam, tak tahulah pasal apa. Nak kata, nak takut kepada ni, wallahu'alam lah. Kalau tak boleh banyak pun, sekurang-kurang 2,000 orang boleh pergi. 3,000 orang ke 1,000 orang daripada Malaysia boleh pergi pun, saya ingat dah okey dah kot. Nah, kalau tak boleh banyak pun 1,000 orang bagi pergi lah. Kalau boleh suara saya ni didengar, saya nak bagi pandangan lah. Kalau boleh timbang lah. Kalau tak boleh nak timbang pun tak apalah, kot saya bercakap silap. Dalam isu masalah haji ni, tuan-tuan, kalau tak boleh banyak pun bagilah sikit. Orang hadut tunggu nak pergi buat kerja haji ni, duk rindu lama dah. Dan tahun lepas kita tak pergi, kita dah korban dah tahun lepas. Yang duk tunggu nama tu, tahun lepas duk korban dah. Tak pergi. Duk harap tahun ni nak boleh pergi. Tiba-tiba tahun ni pun tak boleh pergi lagi juga. Wallahu'alam lah. Mungkin ada 2-3 benda yang kita boleh pertimbangkan. Contoh, kita duk bimbang tentang COVID-19 ni. Bila kita bimbang tentang COVID-19, kita letaklah satu syarat. Kita kata tak payah banyak, 1,000. Bagi ada juga wakil daripada rakyat Malaysia ni, kita rakyat dia boleh faham. Tuan-tuan, masalah COVID ni rakyat faham. Tuan-tuan jangan risau. Masalah COVID ni rakyat faham semua. Semua rakyat dia faham dah masalah COVID ni, tuan-tuan. Faham kot mana, Ustaz? Kita faham lah, kes duk naik 5,000 ke 7,000. Semua faham. Korban, ya korban. Kita duduk di rumah tak boleh nak korban, tuan-tuan. Ustaz tak apalah kot. Ustaz tak ada masalah. Tuan-tuan tahu mana saya tak ada masalah? Tuan-tuan tahu mana saya tak ada masalah? Orang kata tak ada kot. Ustaz ada duit. Tuan-tuan tahu mana saya ada duit? Kalau saya tak ada duit, bukan saya nanti nak buat live. Tuan-tuan, saya dah tak ada duit dah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak ada duit. Mungkin nak bang tu. Saya ni, tuan-tuan, sebelum PKP ni, ceramah saya ni semua, hasil sagu hati yang masjid ni banyak bagi, masjid ni bagi. Setiap malam saya duk pergi ceramah tu, semua duit tu nanti masuk ke dalam akaun Yayasan Ar-Riadah. Saya akan masuk. Untuk setiap sen yang saya dapat daripada collection ataupun sumbangan daripada masjid-masjid sagu hati untuk tampung perbelanjaan Yayasan Ar-Riadah. Betul Ustaz makan duit mana? Alhamdulillah, saya ada perniagaan asing. Tapi bila mai jadi PKP ni, tuan-tuan, saya tak pergi ceramah. Yayasan terjejah kewangan untuk kita nak jaga gaji staf, untuk kita nak jaga asnaf apa semua. Jadi bila saya tak pergi ceramah, duit saya sendirilah ni kena tampung. Dah lah bisnes tak apa nak boleh berjalan. Duit yang duk ada ni kena tampung duit yayasan. Kalau nak ikut terjejah, ya terjejah. Tapi nak kata apa? Kita sabar. Sebab apa dia? Sebab kita berhadapan dengan COVID-19. Sama saya pun, tuan-tuan duduk di rumah tak boleh nak pergi buat kerja apa. Sagi-sagi bank telefon. Ni untuk peringatan cik, bayaran ni tertunggak, yang ni bayaran ni tertunggak, yang ni bayaran ni tertunggak. Dulu Astro duk kerap call, lah kali saya potong dengan Astro, saya potong dah. Lega sikit dah. Nombor 03 tu tekat lah ni, tak apa nak naik. Tapi kita faham tak? Ya faham. Sebab kita sedang berhadapan dengan COVID. Kalau saya ni pun terkesan, tuan-tuan, dengan COVID, bagaimana orang yang jenis kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Kadang-kadang kes tak makan-makan. Jadi nak kata kita tak faham? Tak, kita faham. Kita sedang bertarung. Kita sedang berlawan. Kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Kalau tahun lepas, kita faham. Ya, kita boleh bersabar. Tahun ni pun, ya, kita faham. Kita bersabar lagi. Tapi mungkinlah mungkin saya nak bagi pandangan sedikit. Minta maaf kalau silap. Kalau boleh pertimbang. Kalau tak boleh pertimbang, ambil pandangan saya ni, lempak pergi tepi, tak ada masalah. Cuma mungkin ini pandangan saya. Dua benda saya nak minta. Yang pertama, mungkinlah boleh kaji balik. Kalau ada ruang masa lagi, saya minta kaji balik tentang menghantar jemaah haji, tuan-tuan. Tak banyak pun kalau dapat 1,000 orang wakil daripada rakyat Malaysia yang duduk di Malaysia ni, kita kutip-kutip 1,000 kita hantar.
Kita hantar 1,000. Tengok tambahan ruang. Okey, 1,000 ni buat takut COVID. Ya, 1,000 yang nak pergi ni wajib mendapat 2 dos suntikan vaksin. Dan kita kata vaksin untuk protek kita. Vaksin untuk protek kita. Kita pun daftar, kita pun pergi cucuk, duk bagi palabau untuk orang cucuk, untuk protek kita. Apa salah kalau kita boleh hantar yang ni, 2 ni? Tak boleh. Saudi tak bagi. Ya ke Saudi tak bagi? Cuba cek negara-negara lain ada tak hantar. Kalau negara-negara lain tak hantar seorang pun jemaah daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Thailand, semua tak hantar, ya kita terima. Tapi takut-takutlah ni semua maklumat di hujung jari. Semua maklumat di hujung jari. Bila di hujung jari kok ada yang hantar, bagaimana perasaan? Ini yang pertama. Kalau boleh pertimbangkan. Saya kata pertimbangkan. Kesian rakyat-rakyat yang duk tunggu. Kalau tahun lepas dengan tahun ni tak boleh. Ni kita yang baru daftar hak 2060 ke 2050, 2040 tu. Kita nak pergi tahun bila? Setidaknya kita bagi juga. Siapa yang dah cucuk 2 dos, boleh pergi umrah. Boleh pergi buat kerja haji. Yang kedua saya minta. Kalau boleh kita pertimbangkan tentang aktiviti masjid. Aktiviti masjid. Kita pertimbangkan aktiviti masjid saya kata. Mungkin tahun lepas kita hak 15-12 orang ni ya. Tapi tahun ni mungkinlah kita tengok daripada sudut keluasan masjid. Okey, masjid ni dia tak boleh tambah dah 12 ke 13. Masjid ni pasal dia besar, kita bagi dekat dia lebih kurang 30 ke 40. Contoh saya bagi di Kedah. Kita duduk di Kedah. Contoh. Saya duduk di Kubang Pasu. Digitera. Contoh saya kata Digitera. Contoh. Tak apalah pasal Jitera ni duduk tengah duduk apa semua. Masjid A'la. Bukan punya main besar Masjid A'la tu tuan-tuan. Tak bolehkah masjid yang besar tu kita hadkan yang ni 40 orang. Masjid ni 40 orang. Kalau 12 orang, dia mungkin yang ni masjid ni 40 orang. Kalau masjid dalam kampung ni kecil, yang ni 12 orang. Kalau kita pergi contoh kalau di masjid besar-besar. Masjid besar-besar lagi tuan-tuan. Berlambak masjid besar-besar. Yang boleh duduk 2,000, 3,000 orang. Adakah masjid itu tetap 12 orang, 13 orang juga? Yang ni yang kata kita kena tengok balik. Sebab rakyat dia jadi tertanda tanya tuan-tuan. Masjid 12 orang. Kilang boleh duduk beratus orang. Dia jadi kadang-kadang ialah kita nak abang kena taat. Ya kita taat. Kadang-kadang ada juga terfikir kot dalam minda kita ni, kot kepala otak ni terfikir. Saya kadang-kadang bukan saya nak persoalkan SOP, tidak terlintas. Kadang-kadang saya terfikir. Kita duduk dalam masjid, kita jarak 1 meter, kita terima, tak ada masalah. Tapi bila kita naik ferry pergi ke Langkawi 1 jam duduk 360 orang, tak ni tak ada jarak. Terfikir tentang kita terfikir. Saya kata itu saya terfikir kadang-kadang. Yang ni aku duduk ambil sejam lebih ni 360 orang. Hak ni tak ada jarak pula. Terfikir kadang-kadang. Jadi saya kata kita mungkin bukan nak kata kita nak tikai. Mungkin sekiranya boleh dipertimbangkan, kan? Dipertimbangkan, dia kata sekiranya boleh dipertimbangkan, tidak ada masalah. Saya kata tak mungkin boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Mungkin. Contoh khusus di masjid lah. Kita kata khusus di masjid. Tak apalah bab nak pergi haji tu tak apalah. Yang tu kita kata tak nombor 3. Tapi sekiranya di masjid ni kita boleh bagi kelonggaran sikit. Sekiranya boleh. Tak boleh tidak ada masalah. Ini sedikit pandangan tuan-tuan. Pandangan kita boleh lah. Pandangan bukan kita nak mengkritik. Bukan kita nak mentam. Sekadar Hafizi kilang tempat orang cari rezeki. Masjid tempat ibadat, ada kelonggaran buat di rumah. Ada kelonggaran buat di rumah. Kilang tempat orang cari rezeki, masjid tempat orang nak cari, apa boleh buat di rumah. Tak apalah, itu pandangan. Kita kata itu pandangan. Itu pandangan, tak ada masalah lah. Pandangan orang ni macam-macam. Ada juga orang kata pandangan macam-macam lah. Saya tak mau
Tak mau nak berdebat lah. Sekurangnya saya kata, bukan kita nak bagi satu kampung pi sekurang-kurangnya. Kalau 12-13 orang, boleh tambah masjid yang luas, kita tambah sikit. Mungkin orang boleh pergi ibadat sikit. Nak buat ibadat di rumah boleh. Tapi daripada duduk di rumah, kita tak dapat fadilat nak i'tikaf. Kita tak dapat fadilat nak i'tikaf. Sekurang-kurangnya pergi masjid, kita boleh i'tikaf. Sekurang-kurangnya kita pergi masjid kalau dalam 20 orang, kita kata tambah sikit. Kalau 15 orang, ada masjid boleh tambah 20 orang, duduk lebih kurang 20 orang. Doa ramai-ramai, amin, berkat dia lebih sikit. Yang tu je lah. Nah, bukan kita nak berdebat apa, saya tak mau lah. Saya tak mau nak berdebat apa, saya tak mau lah. Cuma kadang-kadang kita terfikir. Nah, kita tengok pandangan-pandangan ulama, kita terfikir, kita kata. Tuan-tuan, baik. Sambung. Lalu Nabi SAW bersabda, kerana agama Islam itu dibina oleh Allah dengan perkara seperti yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada dia, Nabi kata Islam itu dibina atas 5 perkara. Nabi kata Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, memberi zakat. Keempat, menunaikan haji. Kelima, puasa pada bulan Ramadan. Ni Nabi kata. Nabi kata Islam dibina atas 5 perkara. Tapi Nabi kata, Nabi SAW kata, Islam ni dibina atas 5 perkara. Tapi berapa ramai orang Islam yang nak duduk jaga Islam ni? Sampai akhir zaman Nabi kata apa dia? Nabi kata Islam akhir zaman akan tinggal. Nama saja Nabi kata. Nabi SAW kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Nabi kata akan mai kepada manusia satu zaman, Nabi kata la yabqa minal islami illa ismuh. Tak ada tinggal dah kepada orang Islam, Nabi kata, kecuali namanya saja. Hari ini kita tengok, tuan-tuan. Hari ini kita tengok, tuan-tuan. Hari ini kita tengok. Berapa banyak ni hari ini kita nak membezakan di antara orang Islam dengan bukan Islam. Sangat tipis. Sangat tipis, tuan-tuan. Sangat tipis. Hari ini, tuan-tuan, cuba tengok isu Food Panda. Rider Food Panda. Tuan-tuan cuba tengok isu Food Panda. Yang mana budak-budak Food Panda ni, tuan-tuan, yang ada kesedaran Islam. Budak-budak Food Panda ni yang ada kesedaran agama. Hak ni yang kata orang muda lah, tuan-tuan. Tiba-tiba mai satu yang bukan Islam. Hampa nak dakwa dia ni mental ke? Hampa nak dakwa dia ni waya ke? Yang tu boleh dakwa lah. Boleh pergi letak tu untuk sensitiviti agama. Tuan-tuan cuba fikir. Bubuh nama Ardilas, anak Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Kita nak kata apa? Kita yang benar orang Islam guna kalimah Allah. Kita yang benar. Dulu bila saya cakap lantang sikit, bila saya bersuara lebih sikit, ada juga orang nak hentam, Ustaz Usam ni semua benda tak kena. Semua benda. Tak, kita yang benarkan kalimah Allah untuk orang bukan Islam yang kata. Guna. Sebab tu saya nak pesan, kita ni tuan-tuan dalam hidup ni, dia ada 2 benda Islam ajak. Benda benar kita kena pertahan. Benda tak betul kita kena tegur. Hak ni dalam Islam. Benda benar kita kena pertahan. Kalau orang tu buat benar, jangan disebabkan kita ni tuan-tuan tak suka pada mereka. Hak mereka buat benar pun kita kata tak betul. Tak boleh yang tu. Yang benar kita kata benar. Tak betul kita tegur. Itu Islam. Jangan kita jadi golongan yang betul kita sokong, yang tak betul kita pertahan. Yang ni tak boleh. Yang betul kita pertahan. Hak tak betul kita tegur.
Ni saya nak abang, jangan jadi golongan hak betul kita sokong, hak tak betul kita bertahan. Oh tak betul, sebab apa? Yang ni geng kita, yang ni orang kita. Dah, kita kena tegur. Nak letak mana? Qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar walaupun benda tu pahit. Tuan-tuan, lah ni bukan zaman orang tak boleh fikir. Lah ni zaman orang boleh fikir. Lah ni semua zaman kita nak dapat maklumat. Semua di ujung jari. Hari ni zaman orang boleh berfikir. Orang boleh berfikir. Orang nak bagi pandangan. Kita tak boleh kata yang kita je betul, orang tak betul. Tak boleh. Dengar dulu apa orang nak kata. Lepas tu kita kena tapih. Tuan-tuan. Kita tapih. Orang kata, kita ambil. Kita ada penapih. Penapih. Kadang-kadang ada orang dia kritik untuk menjatuhkan kita. Ambil, lempar pergi tepi. Ada orang dia sayang kat kita, dia tegur. Yang ni kita kena tahu. Orang ni tegur kerana orang ni sayang kita. Ambil, guna. Macam kita seorang anak. Dulu bila kita buat benda tak betul, pak kita rotan kita, pak kita marah kita. Adakah dia marah tu kerana dia benci? Adakah dia marah tu kerana dia tak suka? Tak. Dia marah kerana dia sayang. Saya dulu pun tak boleh terima, tuan-tuan. Dulu waktu saya kecil-kecil, ayah tibai kat tengah belakang sekat mampu. Dia tibai. Lepas tu bila dia tibai, orang duk main abang. Tu ayah hang tibai tu sebab dia sayang kat hang. Saya tak boleh terima dulu. Kalau sayang tibai sekat nak mampu hebat. Lah bila saya dah besar, bila saya dah ada anak, baru saya tahu bila anak kita buat silap, kita sayang kat dia, kita marah, kita jekah. Kadang-kadang kita pergi jentik telinga dia sikit. Sebab apa dia? Sebab kita sayang. Samalah dengan orang tegur kita. Kawan kita tegur kita. Oh tak boleh tegur, jangan ada tegur aku. Tak. Kawan ni tegur sebab apa? Sebab dia sayang kat hang. Tu yang orang tegur kita. Ada orang dia tak tegur kita, dia memang boleh pergi kat hang. Jaga. Kalau ada orang yang rajin tegur, kita kena tengok dia ni tegur untuk apa. Sama ada tegur dia untuk kebaikan ataupun tegur dia untuk kemudaratan. Jadi tuan-tuan, saya dari dulu, bila keluar isu ni, saya menentang. Kalimah Allah ni hak milik orang Islam. Untuk apa faedah kita nak bagi mereka guna? Untuk apa faedah kita nak bagi mereka guna ni? Orang-orang bukan Islam. Hari ni kita cuba tengok. Adakah kita nak benar? Boleh guna. Tidak ada masalah. Orang bukan Islam boleh guna nama Allah. Cuma jangan salah guna. Memang mereka nak guna tu untuk salah guna. Mereka tu tak kenal Allah macam mana. Tiba-tiba kita nak bagi mereka guna. Tuan-tuan, kalau kita ada kereta. Saya ada kereta. Tiba-tiba satu orang yang saya tak kenal nak main guna kereta saya. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Minta kunci kereta. Nak buat apa? Saja nak guna. Saya tak kenal dia. Dia benar. Bolehkah kita nak ambil kunci kereta? Guna elok-elok lah. Jangan salah guna. Kita tak kenal dia. Kalau kita tak kenal orang, kita nak bagi dia guna kereta kita pun tak. Macam mana kita tak kenal orang? Kita nak benarkan dia guna kalimah Allah. Adakah kalimah Allah itu lebih murah dan kereta tu lebih mahal daripada Allah? Tak, dan berapa lama hari ni kita tengok. Hari ni kita tengok, tuan-tuan. Tengok apa dia? Kita tengok salah guna dalam order food panda. Budak-budak ni yang ada kesedaran Islam. Budak-budak ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang ni tak pakai leban lah macam saya. Tak semestinya dia tak sensitif bagi Islam. Kadang-kadang orang dia tak simpan janggut macam kita, tuan-tuan. Orang tak simpan janggut macam kita. Tak semestinya dia tak faham Islam. Saya nak abang, budak-budak tu dia berani pilihan tu, tuan-tuan. Iman mereka tu walaupun macam mana, tapi sensitif mereka tu terhadap Islam, terhadap Allah. Sayang mereka tu kadang-kadang lebih daripada kita duduk di rumah ni. Hari ni kita nak kata apa, tuan-tuan? Ni baru satu. Bila saya sebut dalam ceramah saya awal tahun baru ni, saya kata dalam kita ber-PKP ni, kita jangan duk fikir semua politik. Jangan duk fikir semua bab ekonomi. Hari ni, tuan-tuan, kita duk fikir bila ni, kita tak boleh buka kedai. Yang ni kita tak boleh buka yang ni. Yang masjid, kita cerita bab masjid. Tuan-tuan,
Saya sebut awal tahun baru ni. Hasil daripada PKP ni tuan-tuan, berapa ramai umat Islam yang murtad. Ucapan saya tu viral. Tapi akhirnya tuan-tuan, cuba tengok apa yang berlaku pada saya. Disekat. Tak boleh ceramah. Sebab apa nak? Membangkitkan kebimbangan, membangkitkan keresahan orang. Bila saya sebut benda tu tuan-tuan, akhirnya saya yang kena. Nak alihkan perhatian daripada video tentang isu murtad, dialih kepada video isu rela. Ada pula pihak yang duk main isu rela. Video yang kata saya ni saya ni menghina rela, nak alih. Akhirnya saya disekat daripada berceramah, tak boleh nak pergi berceramah di masjid. Sebab apa? Sebab saya bangkitkan isu. Tuan-tuan cuba fikir tuan-tuan. Kadang-kadang saya ni minta maaf lah. Saya minta maaf nak cakap tuan-tuan. Saya nak cakap benda betul ya. Tuan-tuan suka silakan, tuan-tuan tak suka pun silakan. Sebab saya nak balik ke akhirat, bukan saya nak jawab depan tuan-tuan, saya nak jawab depan Allah. Tuan-tuan suka silakan, tuan-tuan tak suka pun tak apa. Tuan-tuan, cuba fikir tengok saat kita duduk di rumah ni. Saat kita duduk di rumah ni tuan-tuan, kita minta kalau boleh kepada pihak bank, berikanlah moratorium kepada orang yang tak ada kerja ni. Orang yang tak ada kerja. Saya ustaz. Saya bagi contoh ustaz dan mudah tuan-tuan. Berapa ramai kawan-kawan saya ustaz-ustaz ni yang hanya pendapatan mereka itu daripada kuliah. Saya alhamdulillah. Pendapatan saya daripada saya buat bisnes. Bukan daripada kuliah saya. Duit kuliah saya bagi ke sekolah saya. Tapi saya berkawan dengan ustaz-ustaz yang duduk berceramah. Pergi kuliah, dapat 150. Duit tu nak guna, tuan-tuan. Duit tu nak guna. Dapat 200, duit tu nak guna. Isteri tak kerja. Anak 3-4 orang. Dulu hidup, alhamdulillah. Boleh beli rumah. Sebulan bayar rumah 1,500. Boleh beli kereta. Untuk isteri 800. Untuk dia 800. Tiba-tiba lah tak boleh ceramah, tuan-tuan. Lah tak boleh ceramah. Tak boleh. Masjid semua tutup. Kuliah-kuliah semua tak ada. Ni saya bagi contoh nah. Saya bagi contoh ustaz-ustaz. Mudah-mudah untuk tuan-tuan faham. Bila pendapatan tak masuk, bank telefon cik, rumah cik, rumah cik tak bayar. Kereta tak bayar. Dia nak pergi cekau duit mana tuan-tuan? Dia nak pergi cekau duit mana? Adalah yang simpanan sikit. Kita dah lockdown tahun lepas. Tahun lepas kita boleh bertahan lagi tuan-tuan. Tahun lepas kita boleh nak walk lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita boleh duduk renyih lagi. Tahun ni memang penat. Memang penat. Orang yang berniaga memang penat. Saya berniaga, saya penat. Tapi tak apalah yang kena tu ustaz. Sebab tu kita minta moratorium. Sekurang-kurangnya duit yang kita nak bayar rumah, duit yang kita nak bayar kereta, token-token hotel di Langkawi, duit yang nak bayar loan perniagaan, kita boleh tampung. Duit tu kita tak pergi ke sana, duit tu kita boleh tampung. Tampung duit tu ke mana kita boleh guna diri kita, dan duit tu juga kita boleh bedak sikit dekat orang-orang yang memerlukan. Itu tujuan. Tak apalah nak moratorium apa, kena minta. Kita telefon bank tak angkat kadang-kadang. Kereta kita tak jalan, buatlah macam tahun lepas. Minta tak apalah 3 bulan. Kita bagilah kalau road tax pun mati pun tak ada bayar lagi. Kita boleh guna duit tu tampung. Tuan-tuan, sebab apa yang saya fikir macam ni tuan-tuan? Sebab apa yang fikir macam ni? Saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir lah ni semua orang guna social media. Tuan-tuan tak biasa sembang saya, tuan-tuan duduk social media. Ya ustaz, bagi moratorium auto metik macam tahun lepas. Ya. Kita tak minta banyak, kita minta 3 bulan ya tuan-tuan. Bila bagi 3 bulan kita duduk dalam rumah, kita tak pergi mana. Lah ni kita duduk dalam rumah. Okey, kena duduk dalam rumah. Jangan duduk pergi mana. Nak putuskan rantai yang COVID. Betul, nak duduk di rumah aman macam mana. Kalau satgi bank telefon, satgi bank ni telefon, satgi bank ni telefon. Kita nak duduk di rumah macam mana tuan-tuan? Kita nak duduk di rumah macam mana? Ni bukan politik. Ni bukan saya bercakap bab politik dah. Tak kira tuan-tuan kata saya nak bercakap politik. Dah.
Kalau siapa nak ambil, ambil lah. Tak mau ambil pun tak apa, saya tak ada masalah. Rasa siapa nak ambil, kata yang ni sebagai satu pandangan, okey. Kalau nak anggap ini pandangan sampah, ambil, lempak masuk dalam tong sampah. Tidak ada masalah. Dan saya rasa pun hari ini rakyat Malaysia pun tak mau nak fikir politik lah tuan-tuan. Termasuk dengan saya sendiri pun saya malas dah nak fikir politik. Nak fikir politik macam mana? Dulu kita boleh ambil handphone, kita duduk, pegang handphone, perut kenyang. Duit duk masuk setiap bulan. Bolehlah kita pegang handphone duk fikir masalah politik. Duk tarik telefon duk fikir masalah politik. Lah nak sembang politik apa? Tentang perut nak isi pun tak boleh. Nak kena fikir perut anak. Nak kena fikir perut bini. Nak kena fikir perut kita. Nak fikir yang lu nak fikir ni. Rasa tak sempat nak fikir politik dah. Hari ni kita cerita pasal kita aja tuan-tuan. Saya nak cerita pasal kita ya. Minta maaf. Ni bukan politik. Ni bukan nak kata kat siapa-siapa. Saya nak cerita bab kita ya. Tuan-tuan, hari ni bila kita Nabi SAW sebut, Nabi kata la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Akan mai satu masa, akan mai satu zaman, Nabi SAW bersabda, umat Islam pada waktu tu Nabi kata tidak tinggal apa melainkan tinggal nama. Islam tinggal nama. La yabqa minal Islam illa ismuh. Tak tinggal apa daripada Islam melainkan tinggal nama. Hari ni saya nak tanya tuan-tuan. Di saat kita duduk dalam tempoh pandemik COVID ni tuan-tuan, kita pakat duduk di rumah. Saya pun serupa, handphone di tangan. Tuan-tuan pun sama, handphone di tangan. Tuan-tuan bayangkan dakyah-dakyah daripada pertubuhan-pertubuhan kebajikan yang bukan Islam lah ni, mula masuk buat kerja mereka. Tuan-tuan dah terfikir tak benda tu? Anak tuan-tuan main handphone. Tuan-tuan main handphone. Sebelah rumah kita, susah. Dia susah. Nak tunggu orang masjid, tuan-tuan lah ni kita nak salahkan. Masjid pun, duit duk ada tak guna. Saya nak abak kat tuan-tuan lah, masjid pun tak apa ada duit dah tuan-tuan. Nak kena fikir elektrik, nak kena fikir bayar gaji tok siap, nak kena fikir yang tu. Masjid pun tak apa ada duit dah tuan-tuan. Dulu ya, tahun lepas kita boleh kata masjid-masjid, wak keluar lah duit masjid. Lah masjid pun tak berapa nak ada duit macam dulu dah. Bila susah macam ni tuan-tuan, berapa banyak pertubuhan-pertubuhan kebajikan non-Muslim yang mengambil kesempatan sekarang ni untuk mula meresap masuk, hantar bantuan-bantuan kepada orang Islam yang terjejah, bantu orang-orang Islam yang terjejah. Akhirnya orang Islam ni convert. Orang Islam ni convert agama daripada Islam pergi kepada kafir. Berapa ramai saya nak tanya tuan-tuan? Ada tuan-tuan terfikir benda ni? Berapa ramai hak macam ni tuan-tuan duk berlaku dalam kampung kita lah? Kita bawa bakul makanan kita pi tengok-tengok hak lepas sampai dah. Berapa banyak tuan-tuan? Sebab tu orang kata ustaz duit banyak ustaz no. Kami duk tengok ustaz hantar bantuan. Dia bukan kira duit banyak dah tuan-tuan. Dah ni kira nak kena selamat akidah umat Islam. Ni bukan zaman kita nak mengebat, nak ni dah. Ni zaman kita, duit kita lah ni bukan keutamaan kita untuk diri kita dah. Lah ni duit kita kena fikir macam mana nak guna duit kita nak selamatkan akidah umat Islam. Ni saya bercakap lagu ni tuan-tuan, saya bercakap lagu ni ada pihak yang tak suka. Ni saya bercakap lagu ni tuan-tuan, saya kena menerima apa sebarang risiko yang nak main kepada saya ni. Tahun lepas saya bercakap, saya terima dah risiko dia. Saya terima dah bahana. Bila awal tahun baru ni saya bercakap tentang berapa ramai orang murtad selepas PKP, saya dah terima dah dia punya bahana tuan-tuan. Ni saya nak abang, saya bercakap, saya terima apa yang nak berlaku lepas ni. Saya terima ada pihak yang nak benci pada saya. Saya terima ada pihak yang tak suka pada saya. Saya akan terima. Awak tuan-tuan ingat saya duk pergi hantar bantuan sana, tuan-tuan duk hantar bantuan ni, tuan-tuan ingat semua orang suka. Tuan-tuan suka lah. Tapi orang-orang yang ada kepentingan tertentu tak suka. Kena fikir tuan-tuan. Nabi habaq dah. Islam di akhir zaman tinggal nama ya. Lalu Nabi kata pada
Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Tak ada tinggal apa dah Al-Quran, Nabi kata, melainkan resamnya saja. Lalu nak sambung hadis ni, tuan-tuan, dia panjang. Nak sambung hadis ni, tuan-tuan, dia panjang. Hadis ni nak sambung panjang. InsyaAllah, saya akan sambung hadis ni pada pertemuan akan datang. Hadis yang kita baca ni, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Nak sambung ni panjang. Makna nak sambung panjang ni, sekali kita nak semayang asar pula. Dia jangan sampai kita duduk kuliah tak semayang, tuan-tuan. Cuma kesimpulan yang kita nak abang ni daripada yang pertama, tuan-tuan, kita kena fikir dalam ni. Kita kena fikir apa tindakan kita buat dalam ni, tuan-tuan. Kita kena letak dua. Kita sayang kepada Islam ataupun kita nak sayang kepada lain daripada Islam. Lah ni zaman kita duduk di akhir zaman, kita kena letak kepentingan Islam itu lebih besar. Kepentingan Islam itu lebih besar daripada segala-galanya. Kalau kita seorang ahli perniagaan, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada perniagaan kita. Kalau kita ni sebagai orang politik, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada politik. Kena letak Islam itu lebih besar daripada kepentingan politik. Kalau kita orang parti, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada kepentingan parti kita. Kalau kita seorang pendukung apa-apa, kena letak Islam itu lebih besar. Kalau kita letak Islam itu lebih besar, tuan-tuan, kita akan meletakkan suatu pengorbanan untuk Islam itu lebih daripada segala-galanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada petang ini ada manfaat untuk diri saya, ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mungkin ada pandangan. Saya bagi pandangan sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia. Sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia yang ada hak untuk memberi pandangan. Tuan-tuan, baru ni saya ada kritik tentang program 50 juri. Di saat kita ni apa semua, ada juga orang marah kat saya, Ustaz, apa ni Ustaz? Duk kau nak hentam macam ni. Tak, saya nak habaq dah ni, bagi saya, benda yang betul saya akan pertahan. Banyak benda yang orang buat betul saya akan pertahan. Kalau ada benda yang tak buat betul, saya kena bagi teguran. Saya kena bagi teguran. Teguran ni macam mana? Awak Ustaz tak ada kontak terus apa semua. Ustaz pun ada nombor telefon, minta maaf nak cakap lah kadang-kadang. Wallahualam lah, saya pun tak tahu, mungkin mereka tak kenal saya. Saya call pun, mereka tak angkat. Saya WhatsApp pun, mereka baca tapi tak reply sampai hari ini. Jadi ke arah mana lagi saya nak kena bagi teguran? Mungkin di sinilah. Teguran bukan makna kita benci. Teguran kerana kita sayang. Dan kita yang kena tegur ni pun, tuan-tuan, saya sendiri pun orang tegur. Bila orang tegur, saya kena kelas. Kawan ni tegur kerana apa dia? Dia benci, dia nak menjatuhkan aku, sebab tu dia tegur. Okey, aku ambil, aku tak tepi. Orang ni tegur aku sebab apa? Sebab dia sayang, dia nak tengok aku berdaya. Ambil, kita praktik. Jadi teguran kita ada dua. Pakat-pakat beramal. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah disilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. InsyaAllah malam ni kita sokong England.